tu. Jadi kita akan mula lagi 5 minit. Lagi 5 minit. Nanti bila kita akan teruskan dengan perkongsian kita, sementara kita tunggu yang lain untuk melihat sesi perkongsian ini. Jadi saya minta tolong tuan-tuan, puan-puan, tolong komen, tolong share dan juga like perkongsian pada hari ini teman-teman sekalian. Okey, tolong komen, tolong share, like FB live saya pada hari ini. Supaya tuan-tuan kita yang lain. Nampak live saya ni tuan-tuan perempuan, saya nak minta tuan-tuan perempuan sekali lagi tuan-tuan perempuan tolong share, komen dan juga like dekat FB live ini, insya-Allah. Okey tuan-tuan perempuan, kita akan mula lagi 5 minit. Jadi tuan-tuan yang berada di luar sana, apa khabar? Sihat ke? Kita pun dah masuk hari yang ke-28 dalam bulan Ramadan, dalam bulan puasa yang mulia ni. Jadi macam mana dengan yang pertama sekali, preparation kita nak raya lah kan? Kita apa yang kita buat walaupun PKPB, ada setengah tempat PKPB, ada setengah tempat masih lagi PKP. Jadi tuan-tuan yang mana kalau boleh tuan-tuan duduklah rumah, tak payah keluar tuan-tuan. Sebab apa, hari ini saya dikejutkan oleh satu berita. Ini santai sebelum kita tunggu mereka yang lain untuk masuk ke dalam live kita dulu. Jadi tuan-tuan, sementara kita tunggu mereka untuk melihat live ini, saya minta sekali tuan-tuan perempuan tolong komen dan share, tolong komen dan share FB live ini supaya sama-sama kita mendapatkan alright tuan-tuan. Jadi sikit berkaitan dengan isu hari ni yang mana kita dikejutkan dengan kluster-kluster yang balik ke Kelantan membawa penyakit kepada keluarga di sana, balik ke Kedah, balik ke Sabah. Jadi kesian pada mereka yang sihat walafiat. Dan hari ni disebabkan, bukan nak salahkan lah, tapi tuan-tuan, tapi disebabkan contohlah hari kita pulang ke kampung, sebabkan kita tidak ambil berat, telah mendapat kita telah memberikan kesusahan kepada mereka yang lain. Jadi sama-samalah untuk hari yang bakal mendatang ni tuan-tuan perempuan, iaitu pada hari raya yang tak dalam beberapa hari lagi. Minta tolong sangat tuan-tuan perempuan, tolonglah jangan balik kampung. Kalau boleh buatlah close house tuan-tuan perempuan. Tak apa tuan-tuan perempuan kalau kita dapat daripada orang lain, tapi bayangkan kalau kita punca orang lain dapat. Tuan-tuan, kita sama-sama jaga kita mesti menang dalam perangan dengan penyakit ni tuan-tuan. Alright tuan-tuan, jadi lagi 2 minit kita akan memula. Jadi saya nak minta tuan-tuan tolong sekali lagi tolong komen dan share. Tolong komen dan share kepada orang-orang di luar sana. Tolong tuan-tuan perempuan yang melihat ini, tolong komen dan share. Dan saya nampak kat sini adalah Rabiatul Amirah. Waalaikumsalam Rabiatul Amirah. Sihat ke Rabiatul Amirah? Asal mana Rabiatul Amirah? Bolehlah beritahu asal pada mana kan. Dan yang lain juga yang melihat pada siaran kita pada hari ni, nak minta sekali kita tuan-tuan perempuan tolong komen, tolong share pada kawan-kawan yang lain, pada mereka yang di luar sana. Okey tuan-tuan, kita akan mulakan perkongsian kita. Lagi 1 minit tuan-tuan.
Okey. Atirah Rashid pun ada. Nur Atirah Rashid. Terima kasih kepada Nur Atirah Rashid. Sama-sama kita komen dan juga share kepada orang lain di luar sana, kepada kawan-kawan, kepada grup-grup yang kita ada, supaya tuan-tuan sama-sama kita dapat ilmu. Oh, Rabia Takmirah di Terengganu. Terengganu kat mana tu? Alhamdulillah sihat, syukur. Alhamdulillah. Atirah Rashid daripada mana pula? Jelas tak suara saya? Clear tak? Okey tuan-tuan, jadi kita akan mulakan sekarang. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan, salam kejayaan, salam Ramadan yang ke-28. Salam Ramadan yang ke-28. Ini tuan-tuan, sedar tak sedar kita dah masuk hari ke-28. Lagi berapa hari saja nak masuk Hari Raya Aidilfitri. Dan tuan-tuan, sedihnya kita hari ni kita tak mampu nak macam biasa, nak meraihkan Hari Raya macam biasa. Tapi tuan-tuan, kita ikut pada situasi hari tuan-tuan. Demi kita jaga kita mesti menang dalam pertempuran bersama dengan isu COVID-19 tuan-tuan puan-puan. Jadi tanpa melengahkan masa, Atirah Rashid daripada Melaka. Alhamdulillah clear. Anda kata kalau tuan-tuan dengar tak clear ke apa, nanti beritahu ya. Okey, jadi kita mulakan daripada hari tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan merupakan nikmat kesyukuran kepada Allah SWT sebagai nikmat iman, nikmat masa, nikmat tenaga, sebab kita sama-sama berkumpul pada hari ini untuk mendengar perkongsian daripada saya. Tuan-tuan dan perempuan, sebelum tu saya minta tolong perempuan yang melihat ni, tolong untuk komen dan juga share dan juga like, jangan lupa ya. Okey, jadi tuan-tuan, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Nama diberi dulu dan selamanya Siti Zarifah binti Ma'azhari. Siti Zarifah binti Ma'azhari. Saya merupakan seorang mahasiswi di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Kampus Paguh. Saya merupakan masih lagi belajar dalam jurusan pelancongan. Alright tuan-tuan, jadi yang kedua tuan-tuan, saya nak berterima kasih kepada tuan-tuan di luar sana yang melihat sesi perkongsian pada hari ini tuan-tuan puan sekalian. Saya ucapkan jutaan terima kasih sebab luangkan masa bersama dengan saya walaupun hari ini pada pukul 9 pagi. Awal tak awal. Kalau orang di luar sana ada lagi yang masih tidur, tapi tuan-tuan berjaya luangkan masa bersama-sama dengan kita untuk mendapatkan ilmu. Tuan-tuan, hari ini kita sama-sama kongsikan ilmu yang mana baik tu daripada Allah Taala, yang selebihnya yang tidak baik, yang buruk daripada saya sendiri tuan-tuan. Okey. Jadi tuan-tuan, saya nak mengucapkan terima kasih kepada penaja dan juga penganjur kita pada hari ini tuan-tuan puan-puan. Penganjur kita adalah daripada Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia, satu badan NGO ataupun komuniti yang buat amal kebajikan. Ada 5 teras ni, yang mana satu tuan-tuan adalah kebajikan, kedua adalah motivasi, ketiga adalah kepimpinan, keempat keusahawanan dan juga dakwah terasnya tuan-tuan. Jadi kat sini tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh lihat dekat page, tuan-tuan type je dekat situ, Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia. Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia, tuan-tuan akan nampak mereka ni sangat-sangat banyak buat kuliah-kuliah semasa bulan Ramadan. Pada Ramadan yang ketiga hingga Ramadan yang ke-27 tuan-tuan. Jadi kat sini tuan-tuan, yang mana kuliah-kuliah bukan cancanang, ada juga daripada Ustaz Jafri, Ustaz Haslim, saya sebut tengah tak habis lah kan. Jadi ada juga daripada surat motivasi. Jadi memang terlalu banyak info dan juga ilmu yang NGO ini buat untuk sampaikan kepada masyarakat di luar sana. Jadi jutaan terima kasih kepada pengajar kita pada hari ini, iaitu Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia. Dan kalau tuan-tuan tengok dekat sini, yang mana dekat saya punya sebelah ni ada poster, iaitu tabung infak Ramadan. Kalau tuan-tuan hari ni nak buat infak, saya sangat galakkan buatlah infak kepada pertubuhan ini. Infaklah sedikitkan harta kamu. Walaupun hari ni
tidak mempunyai harta yang lebih, tapi infaklah. Sebab apa? Bila kita berinfak, bila kita bersedekah, membuka pintu rezeki dengan lebih luas lagi. Okey tuan-tuan, jadi seterusnya itu kita punya penaja adalah Awesome, iaitu satu aplikasi pendidikan. Yang mana yang sangat-sangat terbaik daripada sesuai yang digunakan daripada tingkat darjah 1 hingga tingkatan 5. Jadi pada tuan-tuan yang ada di luar sana, yang ada anak-anak, yang ada kenalan-kenalan, yang ada anak-anak, ataupun anak-anak buah, boleh bagi mereka cuba, sebab ia percuma saja download. Okey, itu penaja kita sedikit. Dan hari ni macam ni kita boleh atasi tak pergi sekolah sebagainya dengan aplikasi ni. Sesuai dengan peredaran zaman kita yang sangat-sangat canggih dengan teknologi. Alright tuan-tuan. Jadi kita akan masuk ke topik kita pada ni tuan-tuan, yang mana sekali lagi saya nak minta tuan-tuan hari ni, siapa yang di luar sana, tolong komen dan juga share. Tolong komen dan juga share. Dah buat tengok program ni. Alright. Jadi hari ni dengan tajuk adalah The Power of Imagination. Wow, saya nak kupaskan tajuk ni. Saya nak tuan-tuan, anda kata kalau tak faham, tanya. Sebab apa tuan-tuan, tajuk ni dia agak luar daripada bidang kuasa kita, tapi tiada yang mustahil. Sebab kalau tuan-tuan pernah dengar salah satu hukum alam, iaitu hukum tarikan, Law of Attraction, yang mana banyak digunakan oleh mereka yang mengkaji hukum Law of Attraction, iaitu buat para kajian di barat lah. Tapi tuan-tuan, bila ada unsur-unsur para pengkaji orang Islam, dia telah mengaitkan dengan unsur-unsur Islam dan sangat-sangat unik tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi kalau sinonimnya hari ni, kalau the power of imagination adalah sinonimnya dengan kuasa visualisasi ataupun kuasa bayangan. Kan tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah dengar yang mana hari ni Allah bertindak atas apa yang disangkakan oleh hamba-hambanya. Sekali lagi saya ulang, Allah bertindak apa yang disangkakan seperti hamba-hambanya. Sebab apa tuan-tuan, apabila kita fikir yang positif, maka keluarlah yang positif. Apabila kita berfikir benda yang baik-baik, maka keluarlah benda yang baik-baik tuan-tuan perempuan sekalian. Jadi kan tuan-tuan, kalau kita fikir sebaliknya, maka jadi sebaliknya. Itu the power of imagination tuan-tuan. Sangkaan kita, Allah akan bertindak atas sangkaan kita. Jadi hari ni tuan-tuan, yang mana Dr. Haji Muhammad Fazlul Kamsah di MFK, iaitu pakar motivasi yang sangat-sangat terkenal di Malaysia, cakap yang mana tuan-tuan hari ni 10 kali lebih besar apa yang kita bayangkan ni tuan-tuan, lebih besar daripada apa yang kita tulis. Tulis dah bagus, tapi tuan-tuan, apa yang kita bayangkan ni 10 kali lebih besar hasilnya daripada apa yang kita tulis. Jadi tuan-tuan dekat sini yang mana berimajinasilah ataupun bayangkanlah, visualiskan yang tuan-tuan apa yang tuan-tuan nak. Bermaksud dekat sini apa yang tuan-tuan nak, kejayaan tuan-tuan, cita-cita tuan-tuan, impian tuan-tuan, apa yang tuan-tuan nak, visualize. Tulis kena, visi, misi, matlamat kita, yes tu kena. Tapi tuan-tuan, lepas dah tulis tuan-tuan, kena bayangkan tuan-tuan. Dan hari ni apabila kita dikaitkan dengan unsur Islamik, kalau tuan-tuan hari ni pernah dengar surah Al-Ghafir. Saya baca sedikit surah Al-Ghafir ni tuan-tuan perempuan. Okay. Dekat sini tuan-tuan perempuan, surah Al-Ghafir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak ya tuan-tuan. Surah Al-Ghafir yang mana dia berbunyi begini tuan-tuan perempuan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina
يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Allah berfirman, maksudnya di sini, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, takbur daripada beribadat dan berdoa kepadaku akan masuk ke neraka Jahannam dalam keadaan hina, tuan-tuan. Ini bukan saya yang berfirman, ini Allah berfirman SWT. Tuan-tuan, apa yang kita lakukan mesti kita kena berdoa. Sebab apa, tuan-tuan? Apabila kita berdoa, tuan-tuan, kita pejamkan mata, kita bayangkan. Betul tak betul, tuan-tuan? Kita feel, kita rasa apa yang kita doakan, tuan-tuan. Di situlah kita bayangkan, tuan-tuan, apa yang kejayaan yang kita impikan, tuan-tuan. Apa kejayaan kita nak, tuan-tuan. Jadi kat sini, tuan-tuan, apabila kita kaitkan dengan Islam, kita pun tahu doa adalah senjata mukmin. Ada tuan-tuan, kalau tanya di luar sana, contoh, usaha dan usaha, dapat tak? Dia akan dapat, tuan-tuan. Sebab apa? Ada usaha mesti ada hasil. Allah pandang usaha hamba-hambanya. Tapi tuan-tuan, dekat sini yang mana? Untuk orang Islam, usaha dan usaha di samping kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa, tuan-tuan? Kita di sini mengharapkan keagungan, mengharapkan keredaan, mengharapkan keberkatan perjalanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, apabila kita punya impian, apabila kita punya cita-cita, apabila kita punya bayangan ataupun visualisasi tu seiring dengan agama Islam, maka itulah yang terbaik. Sebab kita bukan nak dapat dunia semata-mata. Kita nak kejar akhirat. Sebab apa, tuan-tuan? Kalau kita kejar akhirat, dunia akan ikut, tuan-tuan. Alright, tuan-tuan. Jadi kat sini, tuan-tuan, itu adalah kuasa visualisasi. Saya tengah skip pengalaman pada tuan-tuan. Saya baca buku The Law of Attraction. Ada dua versi, satu yang Islamik dan satu yang tak Islamik. Kalau saya nak kupaskan tentang buku tu, memang panjang lah kita punya live ni. Jadi saya nak pergi kepada main point yang mana hari ni sesuai dengan visualisasi. Dalam buku tersebut, dia menyuruh kita untuk kita cuba sendiri, untuk kita buat. Adakah kuasa visualisasi tu betul tak betul? Saya pula tuan-tuan, masa saya baca buku tu, yang ni buku yang bukan version Islamik lah, saya kata, betul ke buku ni kan? Kita baru nak belajar tentang hukum-hukum macam ni, tapi kita rasa macam, ya betul kan? Jadi kita sendiri cuba. Jadi sebab dekat situ, tuan-tuan, dekat dalam buku tersebut dah banyak, dah terbukti mereka yang dah berjaya. Macam hari ni kita kenal Oprah Winfrey, Jack Ma, Albert Einstein, semua menggunakan hukum ini untuk berjaya. Itu hukum Law of Attraction. Jadi tuan-tuan, bila ramai daripada barat dah berjaya menggunakan hukum ni, menggunakan kuasa visualisasi ni, tuan-tuan, kita sebagai orang Islam tak kaji. Sebagai orang Islam, kita mesti akan kaji dan juga akan kaitkan dengan unsur-unsur Islamik. Sebab apa? Semua ilmu dunia ni adalah daripada Allah SWT, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, saya cuba buat. Saya buat dengan jumlah yang kecil waktu tu. Saya nak duit. Saya nak RM10. Jadi tuan, apa yang saya buat? Saya pun bayangkan. Saya pejamkan mata, saya duduk diam-diam, saya bayangkan, aku nak RM10. Tak kisahlah macam mana, di mana, bagaimana, dengan siapa, aku nak RM10. Sebab waktu tu memang tak ada duit langsung tu. Yelah, kita belajar kan kadang-kadang, memang habis belanja, tak ada duit langsung. Aku nak RM10. Jadi kita niatkan, kita bayangkan dapat RM10. Dan tuan-tuan, alhamdulillah tuan-tuan, selang 2-3 hari lepas tu, saya betul-betul dapat RM10, tuan-tuan. Saya macam, wow, alhamdulillah, benda ni memang betul. Memang sukses benda ni. Jadi tuan-tuan, kalau RM10 saya boleh dapat, saya cuba lagi fikirkan amount yang lagi besar. Iaitu waktu tu saya berfikir, saya
visualize kan saya dapat RM300. RM300 tuan-tuan. Wow, bukan sikit, banyak. Jadi saya bayangkan. Saya pejamkan mata, saya bayangkan saya dapat RM300. Dan alhamdulillah tuan-tuan perempuan, RM300 dapat. RM300 tuan-tuan perempuan dapat. Memang waktu yang saya meremang bulu roma. Memang power kuasa visualisasi ni tuan-tuan. Tuan-tuan kena percaya. Tuan-tuan kena yakin tuan-tuan akan dapat. Walaupun belum dapat. Sama juga macam hari tuan-tuan. Kita berdoa. Kita yakin dengan penuh kepercayaan kepada Allah SWT. Allah akan memakbulkan. Setuju ke setuju dengan saya? Kena setuju juga dengan saya. Sebab itu kenyataan tuan-tuan. Di luar hari ni tuan-tuan. Sebab apabila hambanya berdoa. Dan hari kita sendiri tak yakin dengan doa kita. Tak yakin dengan apa yang kita nak daripada Allah SWT. Agak-agak Allah makbulkan tak? Tak tuan-tuan. Tapi tuan-tuan yang mana kita yakin, kita percaya dengan doa kita, Allah akan makbulkan. Sebab apa? Allah mendengar rintihan hamba-hambanya yang berdoa kepadanya. Alright ya tuan. Jadi kat sini macam mana kita nak buat? Ini yang penting. Kita dah belajar dah kuasa visualisasi tu apa? Kejayaan apa yang kita nak. Contoh ni kita nak contohlah kan. Contoh di luar sana nak kerja yang stabil ataupun kerja yang mendapat pendapatan yang lumayan. Jadi tuan-tuan, pada mereka yang bayangkan dia akan dapat kerja tersebut walaupun belum dapat lagi, dia akan dapat. Tak apa kalau kita dalam konsep iman sini yang mana hari ni contohlah kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak tanya tuan-tuan lah kan. Kita berdoa pada Allah, nampak tak Allah? Tak. Tapi kita percaya tak Allah tu ada? Percaya. Kita percaya Allah tu ada, kita percaya. Tahu dia dekat dengan kita. Jadi kat sini tuan-tuan, sama juga dengan konsep visualisasi ni. Kita dah bayangkan kejayaan kita dapat. Dah bayangkan apa kita dapat. Walaupun sebenarnya belum dapat tuan-tuan. Tapi macam mana nak buat tuan-tuan? Kalau nak buat kuasa visualisasi ni, hasil pembacaan saya tuan-tuan, kita kena buat dikala kita tenang. Yang pertama tenang. Bila mana waktu kita tenang? Iaitu waktu kita solat. Terutama lepas habis solat kita berdoa tuan-tuan. Pada hamba-hambanya yang hari ni tuan-tuan, kalau siapa yang tidak berdoa selepas solat, Nabi Muhammad pernah bersabda, saya tak ingat ayat tu, tapi dia adalah orang yang tergesa-gesa. Jadi sangat-sangat tak okey. Dan hari ni yang hasil pada pembacaan saya juga, orang yang tidak berdoa kepada Allah adalah antara orang yang sombong dan takabur kepada Allah SWT. Jadi tuan-tuan, kita nak orang yang beriman ataupun orang yang tergolong dalam orang-orang yang sombong. Sila kita nak beriman, jadi kita berdoa pada Allah. Jadi tuan-tuan, lepas solat buat. Bayangkan tuan-tuan, itu yang pertama. Tapi bagi mereka yang di luar sana, yang mana bukan orang Islam, apa yang tuan-tuan perempuan boleh dapat adalah yang boleh buat adalah di sini tuan-tuan perempuan bangun tidur, tuan-tuan bayangkan, tak payah lama pun tuan-tuan, 5 minit, 1 minit, 2 minit pun dah okey. Tuan-tuan nak tidur pun buat juga. Bermaksud kat sini 2 kali sehari. Tak perlu pun tuan-tuan. Tuan-tuan hari ni nak ambil masa 30 minit buat. Tetapi sebulan sekali je. Jadi tak jadi tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan, hari ni apabila kita bayangkan, tetapi kita bayangkan hanya sekali je, ia takkan jadi. Ia kena berhari-hari, berkali-kali. Jadi kat situ tuan-tuan cuba buat. Dan hari ni tuan-tuan, saya yakin percaya. Bukanlah kata tuan-tuan buat kuasa bayangan yang tuan-tuan terus dapat. Tidak ya. Kalau nak kata tuan-tuan beranggapan begitu, minta maaf. Ya tidak. Sebab apa tuan-tuan, ia perlukan proses yang berhari-hari, yang lama untuk dapat. Sama juga macam kalau kita berdoa. Kita nak dapat rezeki lebih. Kita nak rezeki yang boleh membantu kehidupan keluarga kita. Takkan untuk doa sehari terus dapat.
doa 5 kali sehari dalam solat terus dapat? Tak tuan-tuan. Tapi tuan-tuan yang mana kita doa dan kita doa, kita akan dapat apa yang kita niatkan, apa yang kita impikan. Alright tuan-tuan, jadi dekat sini yang mana saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada penaja kita, iaitu Awesome, satu aplikasi pendidikan yang terbaik, aplikasi ulang kaji yang terbaik, dan juga hari ini kepada kita punya pengajar untuk Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia, Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia, Pertis Malaysia. Jadi tuan-tuan boleh menginfakkan sedikit harta ataupun sedikit rezeki sempena 10 malam yang terakhir tuan-tuan, agar kita sama-sama memperoleh keberkatan di bulan mulia ni tuan-tuan perempuan sekalian. Jadi kat sini tuan-tuan perempuan, tuan-tuan kalau ada di luar sana yang mana merasakan kesepitan hidup, merasakan segala-galanya tiada jalan penyelesaian, tuan-tuan tolonglah infakkan harta, infakkan sedikit. Sebab tuan-tuan bila kita infakkan rezeki kita, insya-Allah Allah akan bersihkan rezeki kita, Allah akan kurniakan jalan penyelesaian kita, Allah akan kurniakan hidayah untuk kita. Sebab apa? Rezeki tuan-tuan bukan datang daripada bentuk duit saja, tapi ia datang daripada bentuk yang mana tuan-tuan? Daripada bentuk rezeki kawan-kawan, keluarga, makanan, macam-macam rezeki yang kita akan dapat. Jadi salah satunya jalan penyelesaian adalah rezeki daripada Allah SWT. Percayalah dekat saya. Dan saya percaya orang-orang di luar sana yang mana yang mendengar perkongsian kita pada hari ini adalah orang-orang yang luar biasa, adalah orang-orang yang hebat, lebih hebat daripada saya. Sebab tuan-tuan, hari ni tuan-tuan dekat sini saya hanyalah berkongsi ilmu sahaja. Yang kata perkongsian saya ada tersilap patah bicara sebagainya, saya mohon ampun. Dan konklusi sedikit pada hari ini tuan-tuan, semua ilmu datang daripada Allah SWT. Semua ilmu datang daripada Allah SWT, termasuklah kuasa visualisasi ataupun the power of imagination tuan-tuan. Walaupun hari ni para pengkaji barat yang mengkaji ilmu ini terlebih dahulu, walaupun hakikatnya sebenarnya adalah orang Islam, tapi dah sejarah Islam tu kan, kalau saya nak pupuk kat sini tak habis boleh esok kan. Jadi kat sini tuan-tuan, kita tunggu next live. Mana tahu kalau waktu tu tak ada rezeki, saya kongsi dengan tuan-tuan ilmu sebenarnya, ilmu yang para pekaji barat gunakan ini, iaitu kuasa visualisasi, sebenarnya daripada Allah SWT. Dan tuan-tuan, bila kita kaitkan dengan Islam, itu dengan doa, yang itulah yang mustajab. Sebab apa tuan-tuan, hari ni kita niatkan yang baik-baik, kita fikirkan apa yang baik-baik, akan jadi kenyataan, akan jadi realiti tuan-tuan perempuan sekalian. Okey, jadi apa pun tuan-tuan, selamat beramal. Beramallah seperti tuan-tuan akan hidup 1000 tahun lagi, dan beribadahlah tuan-tuan seperti tuan-tuan akan mati pada esok hari. Ni adalah kata-kata hikmat. Saya tak pada siapa, tapi tuan-tuan yang mana hari ni tuan-tuan, sama juga tuan-tuan nak berjaya, tuan-tuan kena mulakan dengan apa tuan-tuan? Doa, usaha, istiqamah dan tawakal. Yakin kepada Allah yang Allah akan menyelesaikan segala urusan kita. Kita dah doa, kita dah usaha, kita istiqamah. Yang selebihnya adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Okey tuan-tuan, jadi sampai di sini saja perkongsian kita. Saya nak ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan perempuan di luar sana yang meluangkan masa bersama dengan kita pada hari ini, yang meluangkan masa mendengar perkongsian pada hari ini, iaitu the power of imagination. Dan hari tuan-tuan, yang mana saya nak juga berterima kasih kepada kepada penaja kita, iaitu Awesome, dan juga penganjur kita pada hari ini, iaitu Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia, Pertis Malaysia. Jadi tuan-tuan boleh infakkan rezeki kepada pertubuhan ini. Seperti inilah 10 malam terakhir ni kan, ni dah masuk 28 Ramadan, jadi sedikit saja lagi, sedikit saja lagi. Ni masa kita untuk kita kumpulkan ibadat-ibadat kita, insyaAllah. Dan akhir kata daripada saya, ada kata tersalah budi bicara, minta maaf. Dan yang baik itu datang dari Allah SWT, yang lemah itu datang dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi.